Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-syaikh Abu Abdullah Husain Nasir bin Muhammad Taib al-Mas'udi al-Banjari syai'u lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Syahdan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab Syahdan. Syahdan artinya nota tambahan. Sunat mengangkat dua tangan pada tatkala takbiratul ihram. Okey, takbiratul ihram rukun. Yang mana rukunnya? Qaulnya, aqwalnya itu, qaulnya. Allahu akbar, itu yang rukun. Adapun mengangkat tangannya itu hukumnya sunat. Jadi kalau seandainya dia tak angkat tangan, tapi dia sebut saja Allahu Akbar, sembahyangnya sah. Permulaan angkatnya bersamaan dengan permulaan takbirnya. Macam kita sebut semalam. Start je kita bersuara, startlah kita bergerak tangan. Allahu Akbar. Berhenti pun tepat. Supaya dia tak putus. Itu sembahyang yang paling terbaik. Kalau tak pun tak membatalkan solat. Cuma yang paling baik adalah macam tu. Permulaan angkatnya bersamaan dengan permulaan takbirnya. Padahal berbetulan segala apa tu? Ujung. Segala ujung anak jarinya yang lain daripada ibu tangannya dengan cuping telinganya yang sebelah atas. Angkat ni melainkan ibu jari saja. Jari yang lain ni semua separas dengan cuping telinga yang belah atas macam gini.
Itu cara mengangkat tangannya. Cubing telinganya yang sebelah atas. Dan sunat menghantar akan keduanya, kemudian daripada selesai takbirnya, di bawah dadanya. Ni dada, ni pusat. Antara dada dan pusat sini. Okey. Cara nak letak dia. Yang tangan kiri ni, tengah-tengah tapak tangan kiri, berada betul-betul di tengah-tengah. Ini pusat, ini dada, tengah-tengah. Tangan kanan pegang pergelangan tangan kiri. Dia akan jadi macam ni. Dia akan nampak ke kiri sedikit. Dia bukan betul-betul tengah-tengah macam ni. Jadi siku belah kiri lebih sikit daripada siku belah kanan. Macam itu kaedahnya. Itu mazhab kita Imam Syafi'i. Mazhab Hambali dan Hanafi bawah daripada pusat. Dia tak usah pelik kalau ada orang semayang macam tu. Mazhab Maliki lagi power. Tangannya di sisi je. Dia berdiri tegak sahaja. Dia tak kiam. Dia tak ni, tak letak tangan. Okey? Jadi kalau tengok orang lain semayang lain tu, tak usah pelik lah. Itu mungkin berbeza mazhab. Baik, itu caranya di bawah dadanya. Kenapa berlaku khilaf letak tangan tu? Sebab ada beberapa hadis. Ada yang hadis Nabi kata, sahabat kata, aku lihat Nabi meletakkan tangannya di dada. Jadi memahami hadis dari sudut persepsi yang berbeza situlah melahirkan pandangan yang berbeza-beza. Dan padahal cenderung sedikit kepada pihak kirinya. Nampak? Padahal cenderung sedikit pada pihak kirinya. Lebih kepada kiri. Okey, kenapa cara begitu cara yang dikehendaki? Oh, muslimat dah nampak kot. Sekali lagi. Tangan belah kiri tengah duduk dekat ni pusat, ni dada, tengah-tengah. Tangan kanan pegang pergelangan tangan kiri. Dia akan jadi lebih kepada kiri sedikit. Kemudian nak letak satu jari boleh, letak dua jari boleh, letak tiga jari boleh. Semua boleh. Tak nak letak pun boleh. Terpulang, tak ada masalah. Okey, macam ni. Kenapa, Bang? Kenapa cara ni betul di sebelah mana? Kita buat macam tu. Okey. Barulah saf boleh dirapatkan bahu bertemu bahu. Sebab macam ni. Jadi siku kanan tak berlaga dengan siku kiri kawan sebelah. Tapi kalau sama-sama tengah, buat sama-sama tengah. Anda pun buat sama-sama tengah. Akan berlaga siku. Jadi tak rapat. Yang nak dirapatkan bahu. Jadi kalau semua buat macam ni, dapatlah saf. Okey. Kemudian bahagian kaki dapat macam ni. Kaki rapat. Ini seperti mana yang diajar oleh Syekh Nuruddin. Nadik. Menghantar padahal cenderung sedikit kepada pihak kirinya dan sunat dijazam akan takbirnya. Dan sunat dijazam akan takbirnya. Maksud jazam dimatikan belakang. Allahu Akbar. Kalau disebut Allahu Akbaru, boleh tak? Boleh. Dalam kitab Qalutam pun kata boleh. Cuma jangan tambah mat. Allahu Akbaru. Kan? Mat tak boleh ha. Tapi kalau dia hidupkan semua huruf, boleh. Memang bahasa Arab pun macam tu. Cumanya kita matikan belakang. Allahu Akbar. Allahu Akbaru pun boleh. Dan sunat membacanya, dan sunat membaca doa. Satu lagi. Dalam kitab apa saya tak ingat. Hidayatus Salikin ke apa? Imam Ghazali punya qiyam dia ajar lain sikitlah. Allahu Akbar. Macam tu. Jadi ada orang buat macam tu. Allah. Luruskan tangan dulu, lepas tu baru. Ini kerana Imam Ghazali dia suka meraih pandangan-pandangan mazhab yang lain. Jadi nak ambil fadilat yang kata Nabi semayang tangan di sisi. Jadi dapat juga di sisi, dapat juga di sini. Sebab tapi dipilih juga di sini kerana Imam Ghazali bermazhab
Imam Syafi'i. Jadi boleh. Okey. Dan sunat membaca doa iftitah. Doa iftitah bukan rukun, dia adalah sunat. Doa iftitah. Bagi orang yang masbuk tidak disunatkan baca doa iftitah. Dia dah lambat baca doa iftitah dulu. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Imam rukuk, Allahu akbar. Fatihah tak baca, kena kira. Kalau sebut dalam kitab Qaulul Tam, dia kena kejar balik Fatihah sekadar yang dia lalai tadi. Lalai mana? Lalai lagi baca doa iftitah dulu apa? Jadi kalau doa iftitah yang dia baca tu ambil masa 5 saat, 5 saat dia kena kejar balik sebelum dia rukuk. Jangan terus rukuk, kejar balik. Sebab dia dah tersilap, tersalah. Jadi ingat, saya pesan sekali lagi. Kalau masbuk, jangan buat benda lain, terus baca Fatihah. Okey? Dan sunat membaca doa iftitah. Apa maksud iftitah? Ambil daripada perkataan Fataha, buka, iftitah, doa bukaan, pembukaan. Pembukaan, doa paling dahulu dalam solat kita. Kita doa dulu. Kemudian daripadanya mana? Takbir itu. Yang lain daripada semayang jenazah. Semayang jenazah tak ada doa iftitah. Jangan baca time semayang jenazah ni Allahu akbaru kabira, bangun mayat, tak ada iftitah gitu. Ya, doa jenazah. Semayang jenazah tak ada doa iftitah. Semayang lain semua ada. Hatta solat sunat rawatib ke apa ke, semua ada. Cuma hukumnya tetap sunat. Afdal bacalah. Iaitu Allahu akbaru kabira. Jaga sini. Kadang ada orang dia baca macam ni, Allahu akbar kabira. Memanglah taklah kesalahan berat, tetapi yang sepatutnya dibaca Allahu akbaru kabira. Akbaru tu, ra tu hidup sebab dia bersambung dengan kabira tu. Sebab Allahu akbar, Allah maha besar sebesar-besarnya. Ayat dia bersambung, bukannya berhenti. Okay. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang sebenarnya ini yang ditambah. Doa iftitah yang sebenarnya bermula daripada wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama. Kalau ikut hadis, itu yang permulaan dia. Yang asal yang depan tu ditambah. Dari segi sejarah ni lah. Dan doa iftitah ada banyak wajah. Maksud banyak wajah ni ada banyak cara bacaan. Yang ini yang masyhur, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ini yang masyhur. Kalau kita buka hadis, ada bacaan yang lain daripada yang ini. Tapi dinamakan juga doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kuhadapkan wajahku kepada yang menjadikan langit dan juga bumi. Hanifan muslimah, aku cenderung lagi berserah kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku daripada orang musyrik, orang syirik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya kuserahkan kepada Tuhan sekalian alam. La syarikalahu, tidaklah sama sekali aku menyekutukannya. Wa bidzalika umirtu, dengan demikian aku ditugaskan. Wa ana minal muslimin, dan aku daripada orang-orang Islam. Jangan terbalik. Takut lagi wa ma ana minal muslimin, dan bukanlah aku orang Islam. Hujung wa ana minal musyrikin, dan aku orang musyrik. Mampui. Jadi kafir terus tengah sembahyang. Faham? Jadi jaga. Cek balik bacaan-bacaan kita. Kadang-kadang bila dah selalu sangat sembahyang, bacaan tu kita macam abai-abai gitu je. Jadi sekali-sekala cek. Tak ada benda nak buat petang-petang, duduk-duduk saja tu, cek balik bacaan, betul tak cara kita baca tu. Ataupun tasmik dengan kawan-kawan. Dengar aku baca betul tak? Gitu. Sebab ini soal sembahyang, soal ibadat, jangan silap. Faslun. Terus. Kalau ada soalan tanya, ana fokus pada kitab sahaja sebab kita nak jaga masa. Tapi kalau ada apa-apa permasalahan boleh tanya.
Faslun bermula syarat qiyam. Sekarang qiyam. Mahat tafiz qiyam. Okey, syarat qiyam artinya apa? Berdiri. Syarat berdiri. Berdiri pun ada syarat. Bukan main diri je, ada syaratnya. Iaitu membetul akan tulang belakangnya. Maksud membetul akan tulang belakang tu, tulang belakang tu kena straight. Maknanya dirinya tegak. Macam gitu. Dan jikalau dengan bersandar ia kepada sesuatu, boleh sandar kalau orang tu tak mampu berdiri tegak. Jadi kalau dia tak mampu berdiri tegak, maka disuruh dia tetap berdiri tegak dengan cara bersandar. Contoh. Contoh ni ada dinding kan? Sandar. Supaya tetap berdiri tegak. Syok kat dia. Relax, santai je dia. Sebab dia sakit kot. Bukan orang normal. Kalau orang normal tak boleh lah sandar. Bukan saja-saja sandar, ada sebab. Ada sebab dia tak boleh berdiri dengan lurus, memerlukan tempat untuk bersandar. Maka dia kena sandar. Kepada sesuatu atau dengan berpegang ia atasnya, ataupun terpaksa pegang tongkat. Tahan dengan tongkat. Tongkat kaki 4 juga, dengan berpegang ia atasnya, asalkan dia boleh berdiri. Atau juga kata Tok Guru Mak Razaini, ada tali. Tali dia pegang tali tu. Macam ni. Bayang. Supaya tetap boleh berdiri. Maksudnya. Atau lagi berpegang atau dipegang orang akan dia. Orang tolong pegang. Orang tolong pegang dia berdiri. Dia orang yang pegang tu tak semayang. Mungkin semayang lain-lain, kan semayang jemaah. Semayang sendiri kat rumah ni bagi orang yang uzur lah, orang yang tak sihat, yang tak boleh nak berdiri dengan betul. Sekalipun memadalah ia. Jadi di sini kalau kita tengok pada kitab lama ni, bermakna betapa pentingnya kena semayang berdiri, bukan senang-senang terus duduk yang seperti ramai orang buat. Mana selagi mana boleh usaha untuk diri, wajib diri. Sama ada dengan bersandar, sama dengan pegang tongkat, sama dengan pegang tali, sama ada dengan orang tolong pegang untuk dia. Macam tu. Kita hari ni dia ambil jalan mudah, senang-senang untuk terus duduk. Sedangkan dia masih lagi boleh berusaha untuk berdiri. Bagi solat fardu. Bukan solat sunat. Solat sunat tak apa. Okey, nampak kitab ajar. Jadi begitu. Sebab berdiri itu rukun. Bukan satu benda yang pilihan. Dia rukun. Makna rukun ialah wajib. Wajib berdiri. Kemudian barulah dia sebut. Nampak? Dia dah sebut, suruh sandar apa semua. Tiba-tiba. Dan jika tiada kuasa ia berdiri betul. Tiada kuasa ia berdiri betul tu mana? Setelah atas-atas tadi dah buat. Bersandar tak boleh. Pegang tak boleh. Orang nak minta tolong orang lain pegang pun tak ada orangnya. Barulah dikira jika tiada kuasa ia berdiri betul. Baru pakai yang gini. Maka wajib ia berdiri kadar sehabis-habis kuasanya. Berdiri lagi. Bukan duduk lagi ni kata, berdiri lagi. Jadi hendaklah dia berdiri sehabis-habis kuasanya. Kuasanya macam mana? Kan, katalah dia tak boleh berdiri tegak, dia diri bengkok ni sebab kadang-kadang tak sihat ke apa, dah uzur. Inilah sehabis-habis kuasanya. Kalau gini sehabis-habis kuasa ni lagi. Tapi jangan sampai taraf rukuk. Taraf rukuk dah jadi rukun lain. Jadi tak apa. Tengek tu. Contoh macam tu. Janji dia usaha untuk berdiri. Sebab berdiri itu rukun. Sehabis-habis kuasanya. Dan jika lagi. Okey, barulah. Dan jika tiada kuasa berdiri sekali-kali. Diri sengit pun tak boleh. Berdiri sehabis mungkin pun dah tak boleh dah. Seperti hasil baginya dengan dia masyaqqah. Masyaqqah maknanya kepayahan, kesusahan. Yang sangat, bukan masyaqqah saja. Nampak Tok Syekh tahqiq. Masyaqqah yang sangat. Mana kesusahan yang sangat. Kita kesusahan baru sikit-sikit dah ambil terus ambil jalan mudah. Lepas tu nak mudah-mudah masuk syurga Allah. Ingat syurga tu senang ke?
Syurga susah, jadi kita kena bersusah-susah dahulu. Kan? Buat sehabis mungkin dulu perintah Allah. Dengan dia masyakkah yang sangat susah sangat, tak boleh gap diri. Kan? Dah usaha dah memang tak boleh. Yang menghilang ia akan khusyuk. Contoh, kalau dia berdiri cara tadi tu boleh terlampau sakit sehingga kan sakit tu menyebabkan dia tak boleh nak khusyuk dalam sembahyang. Barulah. Sebab tahan sakit tu hilang khusyuk dia. Dan hudur hati ataupun dia tak boleh menghadirkan hatinya dalam solat. Dia jadi hati dia duk ingat sakit kaki dia tu sebab dia tak boleh berdiri tu. Kalau ini semua menjadi gangguan pada dia, barulah turun ke martabat seterusnya. Atau takut ia akan jatuh ke dalam laut. Jadi dia boleh jatuh laut lah ni. Ni nak ceritanya sembahyang di atas kapal. Sembahyang di atas kapal laut, atas bot, atas sampan, kan bergoyang-goyang. Macam soalan malam semalam ke apa? Kan sembahyang atas kapal terbang. Termasuklah. Jadi takut dia terjatuh, maka barulah turun ke martabat seterusnya. Takut jatuh tu menyebabkan dia tak boleh berdiri. Atau apa ni? Karam, takut karam. Atau berpusing-pusing, tak ada sekali je. Atau berpusing kepalanya. Pusing kepala, apa maksud? Pening. Bukan kepala pusing macam tu. Pening maksudnya. Kalau dia berdiri, jadi goyang-goyang-goyang, pening. Atau takut keluar kencingnya bagi orang yang salisul baul. Kan? Kalau dia berdiri, kencingnya boleh terkeluar. Doktor nasihat dah, awak jangan berdiri. Awak berdiri je kencing terkeluar. Jadi awak nak buat macam mana, merangkak aje. Contoh, memang dia tak boleh berdiri. Contoh, jadi dia khawatiri dengan sebab berdiri tu kencing dia boleh terganggu. Jadi takut dia berdiri tadi tu keluar kencing. Atau keluar buasir. Buasir pula. Kan? Macam-macam lah mana yang benda-benda yang mendatangkan mudarat. Bagi orang yang basur. Basur apa? Basur adalah orang yang memiliki buasir. Buasir penyakitnya, pemiliknya nama basur. Dan yang umpama keduanya, ataupun yang mana yang tadilah, salisul baul ataupun buasir tadi, yang seangkatan macam dia. Maksudnya dia nak sebut satu-satu banyak sangat. Jadi apa-apa jadi penyakit yang menyebabkan dia tak boleh berdiri, maksudnya tu, maka hendaklah ia sembahyang duduk. Baru sebut duduk daripada tadi banyak. Jadi maknanya selagi boleh berdiri, kena berdiri dulu sehabis mungkin. Melainkan datang sakit, mudarat, boleh membahayakan diri dan sebagainya, barulah sembahyang duduk. Macam tu. Bukan semudah-mudah terus duduk. Dan jika lemah ia, itu pun sembahyang duduk tu bukannya macam pagi tadi saya sebut, kena takbiratul ihram dulu dalam diri, kemudian kalau tak boleh berdiri baru duduk. Tak boleh berdiri, lepas tu itu dikira bila masa tak boleh berdiri. Selagi boleh berdiri, berdiri dulu. Kan? Dia sampai-sampai, ya Allahu Akbar, dia terus duduk. Tak boleh. Allahu Akbar, diri dulu. Tengah-tengah diri tu makin lama makin sakit, tak tahan sakit ni, baru duduk. Macam tu. Bukan setengah-setengah orang dia ambil mudah, takbir-takbir terus duduk. Padahal sakit belum datang lagi. Bukan macam tu. Dan jika lemah ia daripada sembahyang duduk, maka hendaklah ia berguling. Guling dia atas lambungnya. Apa maksud guling? Bukan berguling-guling. Berguling tu maksudnya mengiring. Faham? Mengiring. Itu bahasa lama kot. Dan hendaklah, kalau tak boleh sembahyang duduk, duduk pun tak boleh. Jadi hendaklah ia berguling. Berguling itu mengiring. Baring secara mengiring atas lambungnya. Lambung tu apa? Main lambung. Lambung tu perut namanya. Perut. Perut sebelah kanan. Tambah situ dobit. Dan dijadikan mukanya dan hadapan badannya kepada kiblat. Jadi
Macam mayat tapi mengiring. Kepala menghadap depan, perut menghadap depan. Baringnya mengiring. Ini martabat setelah tak boleh duduk. Mana kalau duduk tak boleh, itu pula cara tu. Bila tak boleh duduk, bisul kat punggung, baring mengiring. Tapi dia ambil sah banyak kat orang. Dia baring saja tu dah berapa? 4 sah lah. 4 orang sah. Kan? Tapi biarkan dia. Tapi kepala macam ni tau. Macam ni kira kalau baring ni, kata saya nak baring. Macam ni lah kepala. Bukan macam gini. Itu santai. Itu macam tepi pantai. Bukan. Dia buat relax macam tu. Syok nampak? Orang yang dan jika lemah hadapan badannya dan hendaklah ia bangun bagi rukuknya. Ini cerita orang tak boleh semayang diri tadi. Kalau rukuk dia boleh, rukuk dia kena bangun. Termasuk yang baring tadi. Tengah baring, rukuk boleh tak? Rukuk boleh, bangun dulu. Sebab rukun lain-lain. Yang kalau tak boleh berdiri, ganti tempat berdiri. Bukan pukul rata. Kalau tak boleh berdiri saja. Rukuk boleh, rukuk kena. Rukuk berapa lama sangat? Berapa ni je masa, bukan lama sangat. Jadi selagi boleh rukuk, kena rukuk. Sebab rukun dia lain-lain. Dan sujudnya, kalau boleh sujud, kena sujud. Okey. Kadar dapatnya, sekadar-kadar mana yang dia dapat. Okey, kalau yang semayang baring tadi, kalau dia memang tak boleh nak bangun berdiri, jadi dia semayang ngiring tu, dia angkatkan badannya sekira-kira. Kalau rukuk tinggi sikit daripada sujud. Ni contoh ni lantai, dia semayang macam ni, tengah baring macam ni kan, miring tadi, angkat sikit kepala macam ni. Ini rukuk. Tahan krem kat perut lagi. Jangan lama sangat. Baca satu dah lah, subhana rabbiyal azim. Itu pun laju, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kan? Baca lama-lama sakit pula perut. Sujud turun sikit. Gitu. Pandai-pandai sebab dia kata kena angkat. Kena nampak beza antara rukuk dan sujud. Dan jika lemah ia daripada sembahyang berbaring atas lambungnya, jadi sembahyang mengiring tu pun tak boleh juga. Tak boleh Ustaz, sakit Ustaz sembahyang mengiring kata. Maka hendaklah ia sembahyang bertelentang. Bertelentang macam mana pula? Macam ni macam kita baring macam biasa, baring menelentang. Baring menelentang. Atas belakangnya, belakang ni duduk kat lantai. Dan mendiri ia akan mukanya. Muka ni kena letak alas, bantal, supaya kepala lebih tinggi daripada hak badan. Macam ni. Macam tu. Diletakkan bantal. Tinggikan sedikit. Dan dua tapak kakinya berhadapan kepada kiblat. Kaki tu menghadap kiblat. Kalau sembahyang mengiring tadi macam ni melintang. Tapi kalau sembahyang menelentang macam ni. Kaki menghadap kiblat. Jadi orang tanya, boleh ke kaki menghadap kiblat? Apa hukum kaki menghadap kiblat? Harus. Boleh. Sebab dalilnya dalam sembahyang disuruh kaki menghadap kiblat. Jadi kaki menghadap kiblat tak salah. Yang salah apa? Kaki menghadap tok guru tu baru salah. Kaki menghadap kitab baru salah. Kaki menghadap Quran tu baru salah. Menghadap kiblat tak salah. Okey? Maka memperbuatlah ia dengan rukuknya dan sujudnya kadar kuasanya. Jadi orang yang sembahyang baring macam ni, baring, kepala dia tadi tinggi sikit. Okey, bila nak rukuk dia kena angkat sekira-kira yang dia mampu. Macam sit up tu, angkat sikit badan. Rukuk, sujud lebahkan. Six pack dia nanti lama-lama. Sembahyang bertelentang. Okey. Dan jika tiada dan jika tiada apa? Tiada kuasa. Tak boleh juga sembahyang baring menelentang tu. Habis macam mana? Bukan tak boleh baring. Semua orang boleh baring, mana boleh tak boleh baring. Mati pun baring. Ni tiada kuasa angkat kepala tu. Angkat kepala tu tak mampu. Maka mengisyarat ia bagi keduanya dengan kepalanya sahaja. Okey, jadi kalau badan tak boleh angkat, kepala saja angkat. Rukuk angkat tinggi sikit, sujud tak.
Macam tu. Kepala saja gerak. Dan jika lemah ia daripadanya mananya kepala. Kepala pun tak boleh angkat. Aksiden macam mana tahu dia ni? Simen daripada kepala sampai kaki, simen semua. Kerah gitu. Kepala pun tak boleh gerak. Tak boleh apa. Macam mumia dah tengok. Dan jika lemah ia daripadanya, maka dengan kelopak matanya, pakai mata. Rukuk, tutup rapat sikit. Sujud, tutup tu. Tapi jangan tidur, buka balik. Bila berdiri. Jadi gerak mata je, gerak kelopak mata. Dan jika lemah ia, tak boleh juga kelopak mata. Sebab apa? Simen teruskan mata-mata. Yang ni lagi dahsyat. Dengan kelopak mata kena simen. Siap pasal mozaik tu. Basiannya dia. Dan jika lemah ia daripada isyarat dengan kelopak mata pun tak boleh, maka hendaklah dilakukan sekalian. Sekalian mana? Sekalian sembahyang itu, perbuatan sembahyang itu dengan hatinya jua. Jua makna apa? Jua makna sahaja, dengan hatinya sahaja. Maksud dia situ. Okey, pakai hati. Dan dia kata inilah sehingga-hingga lemahnya. Ini habis dah. Jangan kata kalau hati pun tak boleh Ustaz, mati je lah. Adalah hati tak boleh. Sayang pakai hati. Maknanya contoh tak boleh gerak apa semua. Macam orang kena sakit stroke. Tak boleh gerak semua anggota badan. Jadi tapi kena pertolongan orang. Orang anak ke siapa ke bisik kat telinga kanan. Okey ayah dah masuk waktu zuhur, ayah sembahyang Okey niat, okey angkat takbir. Okey ayah baca doa iftitah dulu. Bagi dia masa. Walaupun dia tengok tak bergerak. Ayah baca saya cakap ni. Ayah. Janganlah marah dia. Dia baca tapi dalam hati. Kawan tu kata aku sihat lagi memang aku penampang dia kata. Aku bacalah ni dia kata. Tapi kita tak nampak mulut dia kumang kamit sebab masa tu dia tengah sakit, tak boleh bergerak, tapi dia baca dalam hati. Cuma kita kena pandukan dia saja. Okey, kalau dah habis baca doa iftitah, okey ayah baca Fatihah. Bagilah masa. Janganlah laju-laju. Ayah baca doa iftitah, okey betul Fatihah, betul rukuk, betul kawan bertambah teruk kawan tu. Kan? Bagi masa dia baca dalam hati. Apa makna sini? Makna sini sembahyang tetap wajib apa jua keadaan pun, sekalipun sakit. Ini bagi alasan sakit tak sembahyang. Mana ada? Ni sakit ni macam mana pun sampai tak boleh gerak seluruh anggota badan pun tetap kena sembahyang. Ya. Demam? Berdosa lah. Ada demam tidur je. Kenalah sembahyang, tayang sembahyang lah. Lepas tu tidurlah balik. Baru demam Allah uji. Dah tak sembahyang. Kan? Baru demam aja. Belum sakit lebih parah daripada demam tu lagi. Tu mujur demam. Awak ambil nyawa tu kan? Jadi pergi. Kan? Demam dah tak nak sembahyang. Ya. Koma. Koma dia adakah dia masuk dalam mukallaf? Mukallaf dia ada 4 ciri. Kena ni apa? Ingat balik ciri-ciri mukallaf. Berakal, balik sampai dakwah, sempurna panca indera. Berakal. Lawan kepada berakal apa? Gila, hilang ingatan, koma, noktah. Yang seangkatan dengannya. Maknanya benda yang akalnya tak jadi sempurna. Contoh orang koma, adakah akal dia sempurna? Bukti dia tak sempurna, kita tanya dia soalan mudah. 1 tambah 1 berapa bang? Kawan tu koma, tik. Bang, 1 tambah 1 berapa? Tik. Tu kawan bengang sangat. Nah, dia koma mana boleh jawab sebab akal dia masa tu tak fungsi dengan baik. Dia dalam keadaan mimpi ke apa tak tahu. Dia koma. Jadi koma bukan mukallaf. Bila bukan mukallaf, ada tak kewajipan ibadat pada dia? Tak ada. Jadi tak ada. Tak payah sembahyang sebab dia koma. Kan? Lepas dia sedar tak perlu qada sebab masa tu dia bukan mukallaf. Dia bukan mukallaf waktu tu. Bila bukan mukallaf, tak ada kewajipan. Bila tak ada kewajipan, tak ada hutang. Jadi tak perlu diqadakan. Melainkan kata ulama, dia koma kerana barang maksiat. Sebab apa koma ni? Kalah judi. Sampai koma dia, pening koma.
Sebab apa kalah judi? Kalah judi bila dia sedar kena qada semula sebab koma dia tu dengan sebab benda yang diharamkan Allah. Okey. Bagus soalan. Terus maka tiada gugur. Nampak? Maka tiada gugur wajib sembahyang. Nampak? Tak gugur kewajipan sembahyang daripadanya sekali-kali. Nampak? Tok Syekh tekan. Takkan gugur kewajipan sembahyang sekali-sekali pun. Selama-lama ada akalnya itu. Tadi baru dia tanya soalan. Tengok Syekh dah jawab. Nampak? Syekh Kashaf. Selama-lama ada akalnya. Mana akalnya lagi ada, lagi tu kena sembahyang. Kalau akalnya tak ada, baru tak ada kewajipan sembahyang. Itu maujud, dia kata. Selagi akalnya tu maujud, akalnya tu ada. Inilah hal sembahyang fardu. Dia nak kata ni, inilah perkara yang wajib dalam sembahyang fardu mafhum mukhalafahnya. Bagi sembahyang sunat tak mengapa, duduk, baring, tak apa. Okey. Jadi sembahyang sunat boleh duduk. Kalau perasan tok guru kita kadang-kadang sembahyang sunatnya duduk. Sebab dia dah kaki dia sakit, gaut dan sebagainya kan. Tapi sembahyang fardu selagi boleh berdiri, tok guru akan berdiri. Gitu. Adapun sembahyang sunat, dia jawab ni. Adapun sembahyang sunat maka harus padanya duduk. Sembahyang sunat tak sakit apa, sihat wa'afiat. Tapi sembahyang duduk harus hukumnya. Boleh. Cuma dari segi fadilat pahala berkuranglah. Sebab sembahyang berdiri lebih besar pahala daripada sembahyang duduk. Serta kuasa berdiri. Maknanya walaupun dia mampu berdiri, tapi dia nak sembahyang duduk, hukumnya harus. Dan harus berbaring. Serta kuasa duduk. Okey, tapi jangan terus baring. Kalau dia tak boleh sembahyang berdiri, tapi dia sembahyang duduk, tapi dia tak nak duduk, dia nak baring, harus juga baring. Dia faham? Begitulah turutan dia. Terus, faslun. Bermula membaca Fatihah iaitu 10 syarat. Baca Fatihah dalam sembahyang ada 10 syarat. Bukan main baca je Fatihah, ada syarat-syaratnya. Apa dia? Pertamanya, dibacakan dia dengan bahasa Arab. Jangan bahasa lain, dengan terjemah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Siap mendayu-dayu lagi. Tak boleh, itu terjemah. Okey, kena dalam bahasa Arab. Keduanya dengan tertib antara segala kalimahnya. Maknanya ikut urutan. Bismillah, bismillah dulu. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, bismillah termasuk daripada 7 ayat suratul Fatihah. Walaupun ada mazhab lain kata tidak, bermula dengan alhamdu. Sebab tu ada mazhab yang tak sunat baca bismillah. Kita baca bismillah sebab bismillah masuk dalam Fatihah. Bismillah ayat pertama, alhamdulillah ayat kedua, Ar-Rahmanir-Rahim ayat 3, Maliki Yaumiddin ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat kelima, Ihdinas siratal mustaqim ayat ketujuh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin sampai habis ayat yang ke-7. Okey. Mana hilang? Tertib. Keduanya tertib antara segala kalimahnya. Ketiganya dengan mualat padanya. Apa maksud mualat? Berturut-turut. Jangan putus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksud putus macam mana? Macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sejam kemudian, Alhamdulillah. Tu putus maknanya. Okey? Sebab lama sangat. Dia ingat apa tahu? Keempatnya, memelihara akan segala hurufnya daripada makhrajnya. Nampak? Jaga makhraj. Bismillah, bukan bismillah. Nak bes gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ha pedas. Kena beza ha pedas dengan ha simpul. Kalau ha pedas, ha. Kalau ha simpul, ha. Kan lain tu. Jadi dalam bismillah tu hanya ha pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Alham. Jaga, bukan alham. Banyak orang baca alham. Mana pula bunyi le? Alif atas,
lam mati al. Ha atas ha. Al ha. Al ha. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jaga. Jadi kena pergi cek surat, pergi cek bacaan Fatihah. Kita tak nak fokus kat sini jadi lambat. Cuma dah tahu dah ini penting, cari guru. Pergi cari guru. Guru tajwid. Betulkan Fatihah kita. Kita baca, suruh dia dengar dan suruh dia betulkan. Kalau di Shah Alam, di Masjid Negeri, dia ada klinik Fatihah. Ada klinik Fatihah. Maksud klinik Fatihah ni, ada ustaz akan tunggu situ. Ada siapa-siapa nak betulkan Fatihah, dia pergi jumpa ustaz tu. Dia baca Fatihah kat ustaz tu betulkan mana yang tak betul. Macam tu. Baik. Iaitu 141 huruf. Tu dia, Tok Syekh kita kira. 141 huruf semua sekali ada dalam suratul Fatihah. Jadi boleh buat nombor pelik ni. 141, 141. Tanya apa 141? Itulah tak pergi daurah. 141 huruf dalam suratul Fatihah. Jangan buat nombor ekor sudah. Jika tiada alif pada malik. Kalau tak ada alif pada malik. Sebab dalam kiraat kita yang kita baca ni, kiraat apa? Hafs an Asim min Tariq Asyatibiyah. Kena tahu ni. Kita mengaji ni kena tahu. Setiap bidang ilmu tu dia ada imam-imam dia. Kalau ilmu tauhid, imam kita siapa? Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau ilmu fiqah, imam kita siapa? Imam Syafi'i beserta imam-imam yang lain tu sebagai rujukan. Imam Malik, Imam Hanbali, Imam Hanafi. Imam Malik tu guru kepada Imam Syafi'i. Baik. Kemudian ilmu tasawuf siapa imam kita? Syekh Junaid Al-Baghdadi dan juga Al-Imam Al-Ghazali. Okay. Bagi ilmu tajwid siapa imam kita? Hafs an Asim min Tariq Asyatibiyah. Imam Asim. Asim tu guru dia. Hafs tu anak murid dia. Kemudian bawah Asim, Hafs, bawah Hafs, Asyatibi, Imam Asyatibi. Itu 3 orang sekali. Hafs an Asim min Tariq Asyatibiyah. Itu dalam bab ilmu tajwid. Jadi mengikut imam tajwid kita, bacaan Fatihah kita, ma tu ada alif, maliki yaumiddin. Tapi ada kiraat lain dia baca macam ni, maliki yaumiddin. Jadi kalau kita dengar ada orang baca macam tu, jangan pergi subhanallah pula. Subhanallah maliki. Orang tu bodoh ni. Kawan tu dia ada kiraat dia. Kiraat semua sekali ada 20 kiraat. Jadi kalau kita banyak berjalan ke tempat orang, kita akan jumpa macam-macam. Ada yang baca wadduha walaili idza saja. Jangan kata parik ni asal ni. Orang parik ni asal orang parik ni. Bukan. Itu kiraat dia. Baca macam tu. Macam-macam. Kalau kita belajar, sebab tu belajar lagi jauh, lagi luas pemahaman, luas pandangan. Terpulanglah kalau mampu, pergilah mengaji dekat Morocco, Maghribi, kat Jordan, Mekah, Madinah, Yaman, Indonesia, Patani. Kalau usia muda lagi, pergilah. Macam mana dah tak mampu, kan? Ada keluarga lagi nak tanggung apa semua, jadi duduk je lah sini diam-diam. Gitu. Dan tiada dihisap pula segala huruf musyaddatnya. Kalau dihisap maknanya dikira. Dan 141 tadi Tok Syekh tak kira, dia kata maksud dia tak kira huruf musyaddat. Musyaddat ni mana yang ada tasydid tu. Yakni yang ada sabdu. Okey, terus. Kelimanya, memelihara segala tasydidnya yang 14. Ada 14 tempat tasydid. 14 tempat. Dan maka mentakhfif ia akan satu tasydid daripadanya dengan sengajanya. Lagi. Okey, nanti dulu. Ini dulu. Memelihara segala tasydidnya yang 14 tempat. Ada 14 tempat Tok Syekh kira dalam suratul Fatihah.
Contoh macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Itu ada tasydid kat nama Allah. Nirrahim. Alhamdulillahi rabbil. Bukan, jangan baca alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mendata saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabb tu ada tasydid. Tasydid ni dia macam henjut, macam kita jalan raya tu langgar bongkol, gergup macam tu. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan. Kalau iya itu alif ya alif je. Iya. Ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jaga habis-habis. Okey, apa jadi kalau dia tak jaga tasydid ni? Maka ni Tok Syekh jawab. Maka mentakhfif ni maknanya meringankan. Tasydid ni patutnya berat, ada lekuk gup gitu, tapi dia buat mendata saja, takhfif itu maksudnya. Dia buat baca biasa saja, dia tak tasydidkan ia. Maka mentakhfif ia akan satu tasydid, satu je tasydid dia takhfif dalam suratul Fatihah daripada Fatihah itu dengan sengaja, dan perbuatan itu sengaja dia buat. Lagi diketahui akan haramnya, dan dia tahu itu haram, dan mengubah ia akan maknanya dan menyebabkan makna berubah dengan dia, maka batal sembahyangnya. Ya, nampak? Tak jaga tasydid pun batal sembahyang. Lepas tu buat betul-betul sembahyang, jangan main-main. Baca laju tak apa, tapi pastikan betul semua hukumnya. Dan jika mentakhfif ia dengan lupa. Okey, kalau sebab dia lupa, tak sengajalah makna lupa tu, atau jahil, ataupun ialah barulah ni pergi ngaji, sebelum ni tak tahu, jahil ia akan haramnya. Barulah ni tahu, oh haram punya, atau tiada mengubah ia akan maknanya, dan bacaan tu tak menyebabkan berubah makna, maka tiada batal sembahyangnya. Nasib baik tak batal. Tapi lepas ni dah tahu tak boleh. Sebelum pergi daurah hari tu tak tahu, dimaaf. Sebab dia kata atas jahilnya, maka dimaaf, tiada batal. Lah ni dah tahu tak dimaaf dah. Kalau salah maka batal sembahyang. Gitu. Tetapi batal bacaannya jua. Walaupun sembahyang tak batal, tapi bacaannya batal. Macam mana pula tu? Okey, baik. Dia tak tasydid. Alhamdulillahirabbil alamin, ataupun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia baca macam tu je, mendata gitu je. Jadi sembahyangnya tak terus batal, tapi yang batal bacaannya. Bila batal bacaannya, artinya dia kena ulang. Maka wajib mengulang akan dia dengan betulnya. Dia kena ulang balik. Dahulu artinya sebelum. Daripada turunnya kepada rukuk, sebelum dia turun rukuk. Kalau dia tak ulang, apa jadi? Dan jika tiada ulang itu, tiada tu balik ke ulang, dan jika tiada ia ulang, takdirnya situ, maka batallah sembahyangnya. Dengan sebab apa batal sembahyang? Dengan turunnya kepada rukuk. Bila dia turun dia rukuk dan dia tak ulang Fatihah, maka batal sembahyangnya ketika itu. Okey? Jadi kalau tengah-tengah kita baca Fatihah, tiba-tiba dalam bacaan Fatihah kita ada tersalah makhraj, tersalah tajwidnya, maka kita kena ulang balik. Contoh, tengah-tengah baca tu terbersin. Alhamdulillah Rabbil alamin, tak boleh. Sebab dah terputus ayat. Maka kena ulang balik ayat tu. Bukan ulang seluruh Fatihah, ulang ayat tu balik. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau terbatuk dan sebagainya. Melainkan antara satu ayat dengan satu ayat, tengah-tengah tu terbatuk, tak apa. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ada apa? Sebab dia tak kacau ayat. Yang mana yang kacau ayat kena ulang balik. Okey? Tak ulang, kalau dia tak ulang, rukuknya batal. Dan demikianlah engkau tafsirkan pada masalah lahan. Lahan makna apa?
lahan makna kesalahan bacaan. Makna tafsil mana perincikan. Dan demikianlah kata Tok Syekh, engkau perincikan lagi, telitikan lagi pada masalah-masalah kesalahan bacaan yang lagi akan datang. Maknanya lepas daurah ni Tok Syekh kata pi belajar perkara-perkara yang melibatkan kesalahan bacaan. Maksudnya pi belajar ilmu tajwid lah. Tok Syekh suruh pergi belajar. Kan? Maknanya itulah penting ilmu. Sebab tu kita mengaji tak memadai 1-2 kitab. Kita kena mengaji banyak. Macam-macam ilmu. Tauhid kena mengaji, fiqh kena mengaji, tasawuf kena mengaji, tajwid kena mengaji. Macam-macam ilmu. Banyak lagi. Tafsir, hadis, mustalah hadis. Keenamnya ketiadaan diam yang panjang dengan tiada uzur. Tak boleh diam yang panjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tak boleh. Jadi dia kena sambung-sambung semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sekadar berhenti tadi untuk tarik nafas baru sahaja. Ketiadaan diam yang panjang dengan tiada uzur, iaitu diam yang lebih daripada kadar bernafas. Nampak? Jadi diam tu sekadar untuk tarik nafas. Lebih daripada kadar bernafas, dikira diam yang panjang. Dan boleh membatalkan sembahyang. Dan penat atau diam yang sedikit. Sekadar bernafas ataupun penat dimaksudkan. Atau diam yang sedikit yang dikasak dengan dia memutus akan bacaannya. Sekalipun diamnya sekejap saja, tapi dia niat di hati untuk putuskan Fatihah, maka Fatihahnya batal. Batal Fatihah kalau tak diulang, rukuk, batal sembahyang. Macam tu maksud dia. Okay. Dan jika diam ia seperti yang tersebut itu mana? Diam yang disebut cerita tadi tu, maka wajib memulakan dia daripada awalnya. Kalau dengan sebab diam, dia kena ulang Fatihah ni daripada ayat pertama balik. Bismillahirrahmanirrahim. Ketujuhnya, dengan ketiadaan lahan yang mencedera ia akan maknanya. Lahan apa? Kesalahan bacaan. Jangan ada salah baca yang sehingga mencedera. Mencedera ni makna mengubah akan makna. Kalau mengubah makna, batal sembahyang. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kat mana salah? Alamin. Alamin artinya orang-orang yang sakit. Segala puji Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan orang-orang yang sakit. Okey, bukan sakit. Al-alamin, ain a. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada ke situ? Tu kena mengaji tajwid, mengaji makhraj. Belajar. Saya dulu lambat juga mengaji. Jadi makna kata boleh. Saya belajar tajwid umur 25. Bukan umur 5 tahun. 25 baru mengaji. Lambat dah. Tua dah. Zaman tu tengah kerja. Ambil inisiatif, balik kerja, pergi kelas. Tiap-tiap hari. Kerja balik pukul 5 petang. Lepas tu pergi kelas. Kelas pukul 8 malam. Lepas maghrib. Dengan guru saya, Syekh Surul Syihabuddin An-Nadwi. Kitab tajwid yang warna purple tu. Tu saya mengaji dengan dia. Guru tu. Mengaji dekat Damansara. Ngaji dengan dia malam. Kelas kami mula-mula ramai kat 30 orang. Bulan pertama. Bulan kedua tinggal 15. Syahid lagi separuh. Sebab apa? Syekh Suruh tu garang. Budak perempuan sampai menangis. Baca! Kira tu tak kira. Walaupun dah besar panjang. Semua dah besar-besar time tu. Bukan budak-budak besar-besar. Kan? Lepas tu dia suruh saya baca. Tak baca. Bip. Gagak baca. Takut masa tu. Takut. Dia buat gaya siap. Aku tampar. Tapi dia tak tampar lah. Dia buat gaya je. Macam dia nak tampar. Garang. Sungguh. Tapi dalam kelas je. Bila luar kelas dia ajak minum. Lembut je orang dia. Minum sekali. Makan. Kami nak minum lagi. Takut kan. Takut kan Tok Guru. Kan? Tapi kesan dia ajar. Hari ni betul baca. Dulu saya kena tegur dengan huruf do. Dia kata, ni balik rumah, bangun-bangun tidur, latih. Do ni kat tepi pipi ni, lidah masuk atas, naik, pergi kat gigi geraham. Do. Saya pun berlatih depan cermin. Do gitu. Kena belajar betul. Bukan do biasa, do kan?
Ba. Ni lidah naik atas. Dia dalam tu ada gambar dia. Mana lidah ni duduk tang mana, lam macam mana, ra macam mana. Semua ada makrah dia. Bukan main sebut aja. Kena belajar. Tapi kita tak nak fokus di sini. Itu kena pergi carilah. Ini tujuan ilmu. Bila ilmu ni dibuka, sebab tu lagi kita mengaji, kita rasa kita lagi pandai ke lagi bodoh? Cuba jawab. Tu kata Tok Guru. Lagi mengajar, lagi belajar, lagi bodoh. Bukan lagi belajar, lagi pandai. Tapi bukanlah maksud lagi belajar, lagi bodoh. Tu lepas-lepas ada orang ni bodoh. Apa sebab? Lagi belajar? Bukan maksud macam tu. Tapi maksudnya lagi kita belajar, lagi kita sedar. Banyaknya aku tak tahu. Barulah kita sedar. Barulah kita akan pergi cari ilmu tu lagi. Nak belajar ilmu ni pula. Nak belajar ilmu ni pula. Nak belajar ilmu ni pula. Macam tu. Barulah jadi seronok mengaji tu. Makin merasai kelazatan ilmu. Seronok mengaji. Orang bila dah minat ilmu ni kan, dia suka pergi kedai kitab. Dia tengok kitab banyak, kitab ni ada, kitab ni pun ada, bestnya. Macam tu. Macam orang minat kereta. Orang minat kereta, dia suka masuk kedai aksesori kereta. Ada spoiler lah. Lemak ada LCD baru. Steering lawan. Gear knob. Tu bahagian kereta. Kalau orang minat motor, masuk kedai motor. Tengok rim motor, racing bike. Exhaust pipe. Kan? Kalau minat bola, dia masuk kedai Al-Ihsan. Tengok boot. Tengok bola Nike, Adidas. Jadi ikut PL lah. Kita orang ngaji pondok, ngaji kitab. Minat kitab lah. Kalau nak jadi pemain bola, buat apa? Masuk pondok. Gilah masuk sekolah sukan. Jadi bila masuk pondok, minat kita arah pondok. Arah apa? Ilmu. Contoh ikutan kita bukan David Beckham, bukan Ronaldinho ke apa, Ronaldo ke apa, bukan. Tapi contoh ikutan kita siapa? Tok guru, alim-alim, ulama. Bau betul. Bau jalannya tu betul. Mansara ala darbi wasal. Barang siapa yang berjalan pada jalannya, pasti dia akan sampai. Tapi kalau jalannya sudah lagi tidak betul, maka tidak akan sampai. Jadi kalau antum jalannya betul, pasti sampai. Satu hari nanti antum akan jadi ulama. InsyaAllah. Baik, itu dia. Mencedera akan maknanya. Kedalapan bahawa membaca akan dia padahal berdiri. Ke-8, bahawa membaca mana? Membaca Fatihah itu akan dia padahal berdiri. Bacanya dalam keadaan berdiri. Macam saya sebut tadi. Okey, dia ni tak larat berdiri. Tapi dia boleh berdiri tak? Selagi mana boleh berdiri, berdiri. Okey, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Okey, dah baca doa iftitah. Fatihah selagi boleh berdiri, baca dalam keadaan berdiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Habis dah waladdallin. Baru tak larat, baru duduk. Ini senang-senang terus duduk. Faham? Jangan begitu. Okey, mesti dalam keadaan berdiri katanya. Gitu. Bahawa baca akan dia padahal berdiri atau gantinya pada ketika uzur. Melainkan uzur baru boleh kita baca dalam keadaan ganti tempat berdiri. Ganti tempat berdiri mana? Duduk. Kalau tak boleh duduk, baring. Macam itulah. Okey. Tapi selagi boleh berdiri, berdiri. Wajib. Kesembilannya, bahawa memperdengar ia akan dirinya. Sekali lagi. Mesti dengar di telinga sendiri. Ini menunjukkan suratul Fatihah itu rukun qauli. Dengar di telinga sendiri. Dari mana? Dari bis sampai lin. Sampai waladdallin tu. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai habis. Tak boleh skip, tak boleh hilang, tak boleh tiba-tiba tak bunyi. Cumanya orang tanya Babail sepanjang. Tahu Babail sepanjang? Patani. Nanti kita cuba buat trip ke Patani pula. Babail sepanjang, orang tanya dia. Kalaulah orang tu sembahyang di tempat yang bising. Contoh di kilang. Ada mesin kat sebelah. Godong. Tu. Dia adakah dia kena lawan bunyi itu supaya dengar kat telinga sendiri? Kata Babail, tidak. Memadai dia baca, kalau dalam keadaan sunyi, dengar dah telinga sendiri. Jadi jangan dilawan dengan mesin. Mesin godong. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan macam tu. Takut kawan tu tutupnya mesin jerit tu. Bismillahirrahmanirrahim.
Baru nak slow. Kan? Tak. Jadi seandainya keadaan tenang, dengar tak dengar sendiri? Dengar. Kadar itu sahaja. Walaupun bunyi keliling tu bising. Okey, faham macam tu. Kesembilannya, kesepuluhnya, bahawa tiada menyelangi antara segala kalimahnya itu oleh zikir yang ajnabi. Jangan diselitkan dengan zikir lain dalam suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Ar-Rahmanir-Rahim. La ilaha illallah. Semangat sangat nak berzikir sagilah, habis sembahyang berzikir lah. Ada tempat boleh berzikir, ada tempat tak boleh berzikir, jangan berzikir. Ada. Sebab tu walaupun sesuatu benda itu baik, tapi tak semua benda baik tu boleh buat suka hati. Jadi kena ikut kaedahnya. Barulah yang baik itu jadi baik. Sekalipun benda itu baik, tapi kalau tak ikut kaedah, dia jadi tidak baik. Tu kena faham. Bahawa tiada menyelangi antara segala kalimatnya itu oleh zikir yang ajnabi. Ajnabi itu maksudnya zikir yang lain daripada Fatihah. Yang tiada ta'aluk ia dengan sembahyang, yang tak ada kaitan. Ta'aluk artinya kaitan. Yang tak ada kaitan dengan sembahyang. Okey, melainkan dah habis baca, daripada duduk saja tak tahu nak buat apa, dia pun zikir. Boleh. Tapi jangan kuat-kuat. Jangan geleng kepala pula. Habis dah baca Fatihah tak tahu nak buat apa, la ilaha illallah. Tak ada. Nak la ilaha illallah boleh je. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Macam tu je. Tak payahlah goyang-goyang bagai. Goyang di luar sembahyang boleh. Okey. Syahdan, sunat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi hukum membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni nama dia apa? Ta'awuz. Okey, nama dia ta'awuz. Okey. Jadi kalau orang kata baca ta'awuz, ta'awuz benda apa? Ta'awuz tu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Satu lagi namanya isti'azah. Isti'azah tu maksudnya semua doa-doa minta perlindungan masuk dalam isti'azah. Salah satunya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ataupun na'udzubillah min zalik. Pun dia juga. Okey. Jadi sunat kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dahulu. Dahulu artinya apa? Sebelum daripada Fatihahnya. Hukumnya sunat. Dan membaca amin dan surah kemudian daripadanya. Dan baca amin, lepas baca amin baca surah, surah lazim. Setiap tu berhenti sekejap. Contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam. Amin. Diam. Baru baca surah. Macam tu kaedah. Okey. Waladdallin tu jaga nak, dia adalah 6 harakat wajib, 6 harakat. Waladdallin. Dia ada henjuk situ. Tu sikit je. Lin. Jangan tu lama. Waladdallin. Tak betul. Mana ada makhraj huruf apa faham? Itu hanya nak masuk saja. Bukan huruf yang dipanjangkan tu kenapa? Jaga-jaga, hati-hati. Okey. Kemudian amin tu, okey. Kalau Syekh Nuruddin dia ajar anak-anak murid dia, saya tengok dia punya amin panjang. Amin. Amin sembahyang kat sana macam tu. Ada setengah ulama kata tu biasa saja. Amin. Boleh. Tapi ingat, nak amin ini mesti imam dulu. Jangan kita melebih daripada imam. Tak sabar dia. Imam baru ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tampar makmum macam tu. Nampak kan? Sabar lu, tunggu imam. Sampai imam waladdallin. Okey, imam pun diam. Kita standby. Nganga dulu siap tak apa. Kalau tak sabar sangat. Bila imam kita pun amin. Jadi imam punya amin kena kuat supaya makmum boleh ikut sama. Jangan imam punya amin slow. Makmum kuat. Dan Syekh Nuruddin kata amin kena kuat.
Kalau boleh biar bergegar Kubah. Tok Guru pun sebutnya tu. Barulah gerun musuh-musuh Islam. Amin. Cabut habis lampu-lampu ni. Ada. Ini amin slow. Kan? Betul. Kuat pula. Ya, amin kuat. Dan sunat juga orang di luar semayang amin. Dia tengah ambil uduk. Ambil uduk, tiba dengar Tok Imam baca amin. Dia kat luar pun amin ikut. Sebab apa? Dia akan dapat fadilatnya. Apa fadilat amin bersama imam? Malaikat akan doakan keampunan untuk siapa yang mengaminkan itu. Termasuk orang yang di luar solat. Maka dalam setengah kitab sebut, sebelum dibacakan amin, doa, masukkan doa di situ. Apa dia? Rabbi firli wali walidayya. Wahai Tuhanku, ampunilah kedua ibu bapaku. Jadi bila diaminkan oleh malaikat sekali. Kan untung situ. Faham? Itu kaedah. Dan amin tak masuk daripada Fatihah. Jadi boleh kita selit doa ke apa dan sebagainya. Amin bukan Fatihah. Amin tu amin sajalah. Penutup. Okey. Mana dah? Jadi itu baca amin. Dan sunat nyaring. Nampak? Nyaring di sini dengan makna kuat. Sunat kita kuatkan amin tu. Jangan malas amin. Lagi kita semayang Zuhur tak dengar. Asal Maghrib nanti. Maghrib kita kuat. Anak murid anak-anak murid Syekh Nuruddin dekat Janda Baik bukan orang besar macam kita ni budak-budak macam ni juga macam korang enggak. Tak biasa dia tapi suara dia kuat sebab dia ajar begitu. Amin macam tu. Buat macam tu. Kuat, biar kuat. Tapi jangan melalak. Bukan macam tu. Itu Tarzan. Kena adab jugalah, jangan melalak lain, kuat lain. Tu. Amin. Nyaring dia kata. Sunat nyaring pada keduanya. Keduanya mana? Fatihah dan amin itu. Dan dengan bacaan surah pun nyaring. Jika nyaring Fatihahnya, kalau Fatihah nyaring, bacaan surah pun nyaring, mana bacaan kuat. Kalau Fatihah sir, bacaan surah pun sir. Dan sunat saktah. Saktah mana apa? Diam. Artinya diam. Yang sedikit kadar subhanallah. Antara Fatihah dan amin dan antara amin dan surah. Diam sekejap. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Diam sekejap. Dan antara surah dan rukuk. Habis surah pun jangan terus rukuk. Ni kadang-kadang PL. Selalu saya tengok budak-budak tafiz kadang-kadang jadi imam tarawih jadi macam tu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Apa macam tu? Laju sangat. Sampai habis dulu. Lam yalid wa lam yulad. Allahu akbar. Nak laju-laju gimana? Okey. Buat elok-elok. Ni sembahyang. Okey. Gitu. Itu antaranya. Okey, baik. Tapi ni saya tambah sikit. Sunat juga imam, ni sebut dalam kitab Qaulutam, sunat juga imam bila dia habis baca Fatihah, bagi ruang makmum baca Fatihah. Bagi ruang makmum baca Fatihah. Waladdallin. Amin. Berarti imam diam. Makmum belakang baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam diam lagi. Sampai makmum habis waladdallin baru imam Bismillahirrahmanirrahim baru masuk surah. Okey, kemudian berlaku perbahasan ulama. Kan diam ini ada pandangan yang mengatakan makruh. Habis imam diam nanti imam jadi makruh. Maka kata ulama
imam bukan diam tapi baca surah juga, iaitu suratul Ikhlas tapi dengan sir. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Baca sir. Lepas tu barulah dia nak masuk baca surah. Ataupun begitu. Atau juga kalau dah baca suratul Ikhlas, nanti dia baca surah lain dah jadi melanggar adab pula. Ulama bahas lagi. Kan? Sebab adabnya kena baca surah yang depan baru surah yang belakang. Suratul Ikhlas dah belakang dah. Jadi kalau dia ambil suratul Ikhlas dia baca, dia dah kena baca suratul Nas atau suratul Falaq. Kan? Jadi tak boleh baca, nak baca Al-Baqarah ke Al-Imran dah tak boleh. Bukan tak boleh tu haram, cuma makruh sebab melanggar adab. Adab dia punya tertib surah. Jadi ada ulama bahas juga kata kalau macam tu dia baca Fatihah sekali lagi. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Jadi imam baca Fatihah, makmum baca Fatihah. Jadi imam habis baca Fatihah baru dia baca surah. Sebab nak meraihkan supaya makmum boleh fokus baca Fatihahnya. Jadi tak belaga, makmum baca Fatihah, tu imam baca surah. Jadi masa tu makmum baca Fatihah, jadi bila imam baca surah, makmum boleh dengar pula surah yang dibaca oleh imam. Yang itu antara kebaikan dalam solat berjemaah. Tapi kalau rasa tak mampu buat macam tu, boleh je buat macam biasa, waladdallin amin, terus baca surah. Pandai-pandailah. Semuanya boleh. Ini cuma pandangan-pandangan ulama supaya solat bertambah cantik dan bertambah elok. Itu tujuan. Okey. Faslun. Sikit lagi. Zuhur ke apa? Lagi 4 minit. Kita semayang dalam 1.5. Satu 20. Okey, lanjut sikit lagi. Faslun, bermula rukuk. Sekarang bab rukuk pula. Rukuk itu 4 syarat. Ada 4 syarat rukuk. Pertamanya, bahawa ada ia kemudian daripada tamam Fatihahnya. Maknanya setelah Fatihah sempurna baru boleh rukuk. Kenapa dia tak kata setelah tamam surah? Sebab surah itu hukumnya sunat. Jadi tak baca surah pun sah semayang. Jadi tu imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Naya makmum belakang. Ajar betul tu imam. Aku tak dan nak baca Fatihah, dia rukuk dah. Sah tak semayang? Sah. Tapi siang ke makmum lah nak kejar Fatihah balik. Gitu. Jadi dalam qaul utam sebut, kalau imam itu sudah dikenali bacaannya laju dan kita dah tahu setiap kali semayang dengan dia Fatihah kita mesti tak sempat, maka dibolehkan baca Fatihah awal. Walaupun tu imam belum habis baca Fatihah. Boleh sekiranya takut-takut Fatihah kita tak sempat. Gitu. Dalam qaul utam disebut gitu. Daripada tamam Fatihahnya pada orang yang lain daripada masbuk. Nampak? Mesti nak rukuk, mesti Fatihah kena tamam, kena sempurna, baru rukuk. Melainkan, dia kata, melainkan orang yang masbuk. Orang masbuk tak perlu tamam Fatihah. Bila imam rukuk, dia pun terus rukuk. Okay? Nanti kita akan belajar, dia ada kitab dia, Masbuk Muafiq. Dalam kitab Munyatul Musalli pun ada. Itu bab khas. Panjang lagi. Maknanya pelajaran kita walaupun bab semayang ni tak habis lagi. Walaupun habis daurah ni ada lagi nanti kitab yang kita kena baca untuk belajar bab semayang. Kitab Munyatul Musalli tak baca lagi. Masbuk Muafiq tak baca lagi. Qaul utam tak baca lagi. Itu semua cerita bab semayang. Okay. Safinatus Shalah ada lagi kitab Safinatus Shalah. Keduanya apa ni? Tunduk ke hadapan, bukan kehendapan. Nun tu dia salah tu. Tunduk ke hadapan sekira-kira sampai 2 tapak tangannya memegang kepada 2 lututnya. Jadi sekira-kira rukuk itu dengan pegang lutut.
Jadi nak angkat ni ikut dengan suara dengan perbuatan sekali. Bila gerak tangan. Allahu Akbar. Pegang lutut. Kepala lutut. Bukan pegang betis. Ada orang ni macam ni. Pegang lutut. Pegang lutut. Kepala lutut. Okay. Kepala lutut sendiri. Jangan kepala lutut kawan sebelah. Tu dia. Kat mana? Tunduk ke hadapan sampai dua tapak tangan yang memegang kepada. Pegang betis tak batal solat, tapi nampak tak cerdik. Kasarnya bodoh. Nak ngaji ke dia ni? Macam itulah. Kan? Ada pula pegang betis. Taklah batal. Sebab rukuk ni rukuk ni syarat wajib dia iaitu mesti keadaan macam ni. Jadi pegang lutut itu antara tambahan semua. Kalau pegang betis taklah sampai membatalkan. Tapi tunduk tu panggil rukuk. Okey. Jadi tak boleh kita tunduk kepada orang lebih daripada hak rukuk. Takut nanti jadi rukuk pada makhluk. Jadi hati-hati nak salam tok guru, salam ustaz-ustaz, jangan tunduk sangat. Okey, jangan tunduk sangat. Sebab tu saya pun kalau orang nak salam, tangan kita separas pinggang ni. Jadi kalau orang cium pun macam gini sahaja. Jangan tangan tu letak bawah. Bila letak bawah nanti dia akan tunduk sangat. Tunduk sangat jadi rukuk pada makhluk. Bahaya. Faham? Jadi, ya. Kepala ni macam gini. Badan ni disebut oleh sebahagian ulama, sekiranya diletakkan cawan air atas tengkuk ni tak jatuh. Itulah maknanya badannya tu straight aja. Macam ni. Straight. Ni kaki dia lah, straight. Macam tu. Okey. Jadi ingat Jadi sebab itu kalau tok guru duduk, nak salam dia pun kita kena duduk baru tak jadi rukuk. Kalau tok guru duduk, contoh ni tok guru lah. Insya-Allah lah kan. Dia salam macam ni. Jadi kan dah jadi tunduk sangat tu. Jadi bahaya. Memanglah dia tak sembah tok guru tu, tapi takut bahaya. Ulama ni benda-benda yang boleh merosak akidah apa semua dia minta jauh. Jadi perbuatan macam tu kita jauhkan. Takut bahaya. Jadi menyerupai perbuatan rukuk seperti mana rukuk dalam sembahyang. Okey. Sehingga kan Imam Ibnu Hajar bila kita habis sujud kita nak berdiri, Imam Ibnu Hajar antara ulama yang tak setuju dengan kita macam ni. Sebahagian ulama kata boleh kita bangun macam ni. Tapi Imam Ibnu Hajar kata kalau buat macam ni takut menyerupai macam rukuk juga, tunduk. Jadi Imam Ibnu Hajar kata lepas daripada sujud kedua tu nak bangun macam gini. Macam tu. Tapi itu khilaf ulama lah, tak ada masalah. Cuma kalau nak ambil jalan afdal, ikut macam Imam Ibnu Hajar tu, itu lagi baik lah. Jadi tak adalah rupa-rupa bentuk rukuk dan sebagainya. Gitu. Takut jadi bertambah rukun kata Imam Ibnu Hajar. Tapi ulama yang lain kata boleh sebab apa? Sebab rukuk mesti niat rukuk. Kalau tu niat bukan niat rukuk, tu niat bangun. Jadi dua-dua hujah betul belaka. Ulama sama ulama. Tak apa. Okey. Keduanya tunduk ke hadapan segi kiri sampai dua tapak tangannya memegang kedua lututnya pada orang yang sederhana kejadiannya. Sederhana ni orang yang golik-golik, orang-orang biasa. Tapi kalau orang tu jenis tangan dia terlampau panjang, tangan dia panjang macam ni. Jadi bila dia rukuk, tangan dia terlebih. Jadi letak juga kat lutut tapi dibengkokkan sedikit. Supaya badannya dapat straight juga. Straight. Okay? Bengkokkan sedikit. Tapi bengkok sedikit, jangan bengkok sangat. Ada orang sembahyang macam ni. Apa macam itu? Lepas tu mata tengok mana? Mata sama ada tengok straight ataupun tengok tempat sujud. Bukan tengok kaki. Dia kadang tengok kaki. Dia tengok kaki kawan sebelah tu. Ya Allah, kuku. Gitu.
Penat juga naik duduk ni. Entah tak apa pusing kameranya. Kita nak bangun duduk. Sederhana kejadiannya. Ketiga, jangan kosak dengan tunduk itu. Nampak? Ketiganya, jangan kosak. Kosak maksud apa? Niat. Jangan niat dengan tunduk itu. Tunduknya itu akan apa tu? Yang lain. Tu betul kan kitab Jawi tu. Dia bari titik dia ke atas pula. Patut titik bawah. Yang lain daripada rukuknya. Jangan niat lain. Kata Tok Guru, maksud niat lain tu macam mana? Betul, hati-hati. Kita nak turun rukuk. Ni sami Allahu liman bukan. Kita nak turun rukuk. Nak turun rukuk, kebetulan kaki gatal. Jadi kita pun Allahu Akbar, dalam hati kita mesti aku nak garu. Aku nak garu tu jadi niat garu, bukan niat rukuk. Ni Allahu Akbar. Puas hati. Sedap. Jadi turun dia tu bukan niat rukuk, turun dia niat garu. Maka sah tak rukuk? Tak sah. Jadi kalau nak garu bukan tak boleh, boleh garu, tapi rukuk dulu. Lepas dah sempurna rukuk, nak garulah garu. Tapi jaga garu jangan lebih bergerak 3 kali berturut-turut. Sebab tu masa perpindahan rukun tu jangan ada niat lain. Jangan ada niat nak garu, jangan ada niat nak pegang apa ke, nak ambil duit jatuh ke. Jangan. Sempurnakan rukun dulu baru nak ambil duit ke, nak ambil apa ke. Jadi hati-hati. Takut nanti dia terlari niat dia. Terlari niat maka tak sahlah rukun tersebut. Begitu. Keempatnya tamak ninah di dalamnya. Tamak ninah ni berhenti sekejap. Okey, kita dah ni dah penat nak tunjuk balik. Dan sunat membaca padanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung dengan sifat kepujiannya. 1 kali itu paling kurang. 1 kali itu paling kurang dalam sunat. Dan sekurang-kurang akmal. Akmal ni mana kesempurnaan. Kesempurnaan yang paling kurang 3 kali. Tapi kalau nak hebat lagi, nak pahala banyak lagi, kemudian 5, buat 5. Nak pahala banyak lagi, kemudian 7. Nak pahala banyak lagi, kemudian 9. Nak pahala banyak lagi, kemudian 11 kali. 11 paling riwayat yang paling tinggi, 11. Okey. Jadi macam mana? Kalau sembahyang berjemaah, ambil akmal saja. Akmal mana? 3 kali saja baca. Tapi kalau sembahyang sunat, kalau nak lebih-lebih dalam sembahyang sunat kita tu pahala banyak, buatlah 11. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lama sikit rukuk tu. Jadi paling banyak 11. Kemudian 11 kali. Okey. Tapi jangan dalam solat berjemaah buat 11 kali. Sebab solat berjemaah kita kena ra'i orang yang di belakang. Orang kat belakang macam-macam orang ada. Ada yang sakit lutut, ada yang sakit itu, sakit ini dan sebagainya. Jadi jangan buat kepala kita. Kan? Konon-konon dia ahli sufi ya, kononnya tasawuf. Kan? Kopiah tajam gini. Aku tak kira. Aku nak baca biar banyak. Pahala biar banyak. Jangan awak malah sangat. Hang fikir hang seorang tu orang belakang tu. Kan? Betul dah hang sufi tapi bukan orang belakang tu semua sufi juga. Tu kena orang yang betul-betul sufi adalah orang yang meraihkan orang lain, bukan ikut kepala sendiri. Itu patut orang yang bertasawuf. Orang tasawuf ni memudahkan orang lain, bukan menyusahkan orang lain. Tu. Baik. Baca 11 kali nah. Syahdan bermula sah iktidal itu. Ini nanti lepas asar. Bermula sah iktidal itu, syahdan, tanda situ berhenti. Cara mengaji kitab lama, bila berhenti sengkang dekat tempat tu. Sengkang kan dia buat garis tak gitu, tulis tarikh kat tepi. Berapa hari bulan. Macam tu cara mengaji pondok macam tu. Tak betul tu.
Supaya nanti betul dobit tulis kat mana? Dobit tu nota yang tak ada dalam kitab tapi diberitahu oleh guru-guru, maka kita tulis tepi-tepi ni, celah-celah. Biar penuh tak apa, penuh berselirat tulisan. Saya ni kenapa kosong? Sebab kitab jadi tersebian yang saya mengaji dengan Tok Guru dah hancur. Hancur macam kena tembak lah. Muka surat hilang apa semua, dah lama sangat. Jadi ni kitab baru beli. Jadi dia kosong ni lah. Tak ada dobit. Yang kitab lama tu ada. Ada tanda tarikh berapa hari bulan kita mengaji. Jadi macam tu juga kita. Okay. Tapi sepatutnya kitab yang kita mengaji dengan guru kita itulah kita buat elok-elok, jaga elok. Sebab itu kenangan yang mahal. Nota-nota kita tu. Jadi kitab-kitab lain ni tak apalah. Tapi tak apalah kalau dah semua nota tu dah masuk dalam kepala, yang tu hancur pun tak apa. Kan? Jadi copy paste dulu masuk dalam ni, yang ni hancur tak apa. Sebab tok guru zaman dulu kitab pun tak bawa. Tak bawa kitab dia. Duduk jalan saja. Sebab kitab dalam kepala dah. Baca dia kata. Awal anak murid baca dia pun syarah. Okey, maksudnya gini. Tapi zaman lah terbalik. Tok guru bawa kitab punya banyak sampai 4 ni. Sebab guru bawa banyak kitab, anak murid pen je. Itu pun dia main pusing-pusing. Ada lebih alim lagi. Jadi kita akan sambung lepas asar syahdan bermula sah iktidal. Ada soalan? Tak ada. Okey. Nanti azan dulu azan dulu, lepas tu siap-siap sampai nak ambil wuduk, nak pergi tandas, kita masuk balik sembahyang Zuhur lebih kurang 1.35 atau 1.40. Lepas tu habis Zuhur sekejap lagi boleh rehat, makan tengah hari dan sebagainya. Insya-Allah kita jumpa balik selepas sembahyang asar. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Allahu Akbar.